Botak Chin, salah satu nama yang terkenal. Kalau orang kata gangster, orang akan ingat pasal Botak Chin. Ramai yang katakan dia adalah seorang Robin Hood yang membela nasib orang biasa. Ada yang katakan dia adalah penjenayah yang paling dihendaki sepanjang sejarah Malaysia. Tapi cerita Botak Chin ni sebenarnya bermula macam ni. Dia dilahirkan pada tahun 1951 di Kuala Lumpur. Dia dibesarkan dengan keluarga Cina yang biasa. Dia pergi sekolah macam biasa. Dia juga dikatakan seorang pelajar yang sangat-sangat pandai. Dia masuk ke sekolah Inggeris pada waktu itu, sekolah yang luar biasa. Tetapi setelah kematian ibunya pada dia usia 15 tahun, dia dikatakan menjadi depresi. Dia bergaul dengan kawan-kawan yang tidak baik. Dan dari segi pergaulan itulah dia berjinak-jinak dengan aktiviti-aktiviti kegangsteran. Dia bertemu dengan kawan dia yang merupakan geng ahli kongsi gelap. Dan dia sangat berminat dengan senjata. Dia teruja bila dilihat kawan dia yang punya pistol. Jadi Botak Chin secara perlahan-lahan dia masuk ke dunia gangster. Dia masuk ke geng kongsi gelap. Dan dia mula melakukan lompakan kecil-kecilan. Dia lolos dengan mudah daripada polis. Tetapi benda tu tak bertahan lama. Pada tahun 1969, Botak Chin berjaya ditangkap. Tapi kali ini dia hanyalah dibebaskan dengan mudah. Dia hanya berada di dalam penjara untuk 5 tahun. Botak Chin mula menjalani kehidupan yang normal. Dia ingin menjadi orang yang baik. Tapi dirasakan duit yang didapat dengan menjalani kehidupan normal tak cukup. Jadi apa dilakukan? Dia lakukan balik aktiviti-aktiviti gangster. Dia buat satu rompakan. Dia berkumpul dengan kawan-kawan dia, buat satu geng dan buat rompakan. Dan dia dapatkan yang dia tahu rompakan-rompakan ini perlukan senjata-senjata. Jadi dia seluduk daripada Thailand, bawa masuk ke Malaysia dan dia buat lagi rompakan. Dia merompak daripada ahli-ahli perniagaan Cina. Dia merompak dari bank-bank besar pada ketika itu di Jalan Imbi. Jadi bila rompakan dia semakin mendapat nama, pihak polis pun dia rasa geram, rasa marah, rasa nak cepat dapatkan nak cepat tangkap Botak Chin ni. S. Kulasingham merupakan Superintendent Polis pada ketika itu. Dia ditugaskan oleh Ketua Polis Kuala Lumpur pada ketika itu untuk memburu Botak Chin sehingga ke lubang cacing. Mereka pun membuat sekatan. Botak Chin dicari di mana-mana. Dan bekalan-bekalan Botak Chin dari Thailand disekat. Bekalan-bekalan senjata. Tapi Botak Chin ni pandai. Dia mula merompak pihak polis pula. Dia merompak pihak polis dan dia mengambil senjata-senjata mereka. Jadi apabila Botak Chin ni menggunakan senjata-senjata yang dapat daripada pihak polis, dia mula merompak kembali. Dan yang satu faktanya, Botak Chin ni dia akan membuat latihan menembak di lombong lama, di Kepung. Dan dia akan menembak sasaran anjing liar. Hebat kan? Seperti filem. Botak Chin akhirnya ditangkap. Dia diperangkap oleh pihak polis. Dia cuba melepaskan diri. Dia masuk ke kawasan setingan. Tetapi kawan-kawannya ditembak, telah meninggal dan dia akhirnya ditangkap. Pada tahun 1979, Botak Chin dijatuhkan hukuman gantung dan akhirnya dia dihukum gantung di penjara Pudu. Masa dihukum gantung ada yang katakan, ini mungkin dikatakan sebagai urban legend lah, nak percaya boleh, tak nak percaya pun boleh. Dia digantung berkali-kali, nyawanya tidak dilepaskan. Mungkin selepas suara azan berkumandangan ataupun dibaca doa, barulah apabila dia digantung, dia melepaskan nyawa. Dahsyat sekali. Botak Chin, salah satu nama yang orang katakan sebagai Robin Hood. Nama botak dia pun ada satu makna sendiri ya. Bukan disebabkan botak tak ada rambut, dia memang ada rambut. Dia dikatakan botak tu namanya buat orang tak ada kerja. Jadi dia akan bagi duit kepada orang yang tak ada kerja.
Wallahualam, saya tak ada masa tu. Tapi kalau masa tu anda masih lagi remaja ataupun kanak-kanak masa tu mungkin pernah dengar cerita botak chin, boleh komen dekat bawah. Kita boleh sharekan cerita-cerita yang menarik dekat komen. Jadi follow saya sebab minggu ni saya akan buat video-video mengenai penjara Pudu. Jadi saya tak nak anda lepaskan peluang tu, jangan terlupa just tekan butang follow.